Salam sejahtera. Selamat datang ke Sembang SMB pada pagi ini. Terima kasih ucapkan kepada tuan-tuan dan puan sudi meluangkan masa bersama dengan kami dalam program Sembang ESNB. Saya Muhammad Zaki Alim dengan moderator anda, dan topik yang kita kongsikan pada hari Jumaat ini cukup menarik tinjauan dan hala tuju ekonomi Malaysia dan global tahun 2022. Alright, sebelum saya silahkan kepada penceramah, sedikit makluman berkaitan dengan perjalanan program kita. Yang pertamanya, sekiranya terdapat persoalan berkaitan topik yang kita kongsikan, kita bincangkan pada pagi ini, sila hantarkan tuan-tuan puan di ruangan chat sekiranya anda berada di Zoom dan di FB Live di ruangan komen. Dan kami akan cuba menjawab soalan tuan-puan dari kedua-dua platform tersebut. Dan sekiranya kita ada masa lagi, InsyaAllah nanti boleh akan dijawab oleh penceramah di akhir sesi nanti. Yang keduanya, tuan-puan juga layak untuk menerima sijil penyertaan para penghujung sesi dengan melengkapkan maklumat serta maklumat yang diminta melalui QR code dan link yang akan diberikan nanti. Dan seperti biasa dalam sembang SMB kita ini, di akhir sesi kita adakan sesi pop quiz di mana 3 soalan mudah akan dibukakan di skrin, dan untuk menyertai anda perlulah menjawab dengan tepat dalam masa terbatas. Dan setiap pemenang akan menerima cenderah hati berupa voucher Alhamdulillah Teknenggo bernilai RM15 seorang melalui email yang didaftarkan. Alright, kita bersama dengan penceramah sedikit makluman kita dengan Dr. Kamarudin Muhammad Noor. Okey, Dr. Kamarudin merupakan Chief Economist di Economic Department yang telah berkhidmat di PNB 3 tahun, insyaAllah lebih kurang, dan pernah berkhidmat di MIDF Investment Bank sebagai Ketua Penganalisa Ekonomi sebelum menyertai PNB. Beliau berpengalaman lebih 22 tahun dalam bidang kajian ekonomi yang merangkumi bidang kajian ekonomi semasa dan ekonomi pasaran. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih Zaki. Alhamdulillah. Okey, Doktor. Sihat, Doktor ya? Alhamdulillah. Alright, Doktor. Pada pagi ini cukup menarik tajuknya, tinjauan dan hala tuju ekonomi Malaysia dan global 2022. Banyak pertanyaan mungkin perkongsian akan dikongsikan, cabaran utama mencorak ekonomi, bagaimana pula dengan harga barangan, pasaran pekerjaan, dan adakah tahun hadapan lebih baik, dan yang paling pentingnya, Doktor, lockdown. Adakah ia akan beralih berterusan? Silakan, Doktor. Ya, terima kasih Zaki. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Terima kasih SMB kerana menjemput Economic Department PNB untuk berkongsi sedikit sebanyak pandangan berkaitan dengan topik yang telah diberikan, iaitu tinjauan dan hala tuju ekonomi domestik dan juga global untuk tahun 2022. Jadi kenapa topik ni saya rasakan adalah sesuatu yang bertepatan dengan masa, kerana kita adalah berada dalam penghujung tahun 2021, dan untuk kita melihat situasi apa yang akan berlaku pada tahun 2022 berdasarkan kepada data dan situasi semasa, apa dia punya tema-tema yang perlu diambil kira untuk kita lebih memahami dari segi dalam kita membuat keputusan yang berkaitan dengan pelaburan kita, perbelanjaan kita, pekerjaan kita. Jadi tinjauan dan hala tuju ekonomi ini saja bukan saja pada peringkat makro negara yang tertinggi, tapi juga yang memberikan Halo, Doktor. Nampak? Okey, kita mula sedikit masalah teknikal dekat bahagian Doktor. Harapkan Doktor dapat kembali menyambung kembali perkongsian beliau pada pagi ini dengan tajuk tinjauan dan tuju ekonomi Malaysia. Jadi kalau kita... Okey, Doktor, tersangkut sikit dari Doktor. Baiklah tuan-tuan, kita nantikan sebentar. Boleh dengar? Okey, yes, Doktor. Teruskan. Okey, minta maaf gangguan teknikal. Okey. Untuk topik kali ini ialah tinjauan dan hala tuju ekonomi Malaysia dan global. Jadi kita akan bincangkan beberapa isu-isu semasa
yang kita jangkakan akan berlaku pada tahun 2020. Di antaranya pastinya COVID, vaksin, virus, pertumbuhan ekonomi, pasaran buruh, geopolitics, global, regional, ataupun dan juga untuk keadaan politik semasa yang secara langsung atau tidak langsung akan menentukan pertumbuhan ekonomi, kelangsungan daripada segi polisi dan sebagainya. Okey, untuk itu boleh kita terus kepada slide yang seterusnya. Ini antara gambaran-gambaran yang saya cuba untuk cover dalam presentation saya untuk kali ini. Antaranya ialah apa tema-tema yang perlu kita tahu, yang kita jangkakan akan memonopoli tahun 2022. Dari segi pasaran, daripada segi makro, daripada segi geopolitics, dan juga kita akan tengok macam mana perkembangan daripada segi vaksin dan juga virus akan mempengaruhi kebanyakan daripada respons oleh kerajaan, oleh syarikat, oleh individual, dan bagaimana keadaan semasa dan apakah unjuran kita terhadap perkembangan yang berkaitan dengan vaksin dan virus ini juga. Dan juga kita akan membincangkan berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi global, apakah faktor-faktor yang akan menentukan pertumbuhan ekonomi global, apakah risiko-risiko yang kita jangkakan, apakah pertumbuhan ataupun positif yang dapat kita unjurkan untuk tahun 2022. Dan juga kita akan melihat daripada segi kenaikan harga, inflasi. Bila kita tengok daripada segi kenaikan harga, saya kira untuk tahun 2021 ini kita lihat kenaikan harga pada 5 bulan kebelakangan ni agak ketara, terutamanya kepada barangan-barangan yang berasaskan makanan. Jadi kalau kita tengok statistik yang dikeluarkan oleh Department of Statistics pada minggu ini, kenaikan harga barang ataupun kadar inflasi pada bulan November telah mencecah pada kadar 3.3%, lebih daripada yang dijangkakan. Jadi kalau kita tengok dalam jangka masa yang sama pada tahun 2020, because kebanyakan daripada kita berada dalam lockdown, jadi permintaan terhadap barangan tertentu ataupun kebanyakannya itu kurang. Jadi kenaikan harga barang itu lebih terkawal. Tapi bila kita tengok pada 5 bulan kebelakangan ini, terutama daripada segi kenaikan harga barang agak ketara, ditambah pula dengan keadaan cuaca, keadaan supply chain yang kita hadapi di Malaysia dan juga di dunia. Dan saya juga akan cuba untuk menyentuh sedikit sebanyak tentang pasaran buruh. Pasaran buruh adalah amat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Kita lihat ketika negara, bukan saja negara tapi negara-negara lain di dunia berada dalam keadaan lockdown, antara kesan yang amat ketara ialah kesan yang dihadapi oleh pasaran buruh. Kadar pengangguran di Malaysia dicatatkan pada kadar tertinggi pada Mei 2020 yang lepas, iaitu mencecah 5.3%. Kemudiannya kita lihat kadar pengangguran telah menurun pada sekitar 4.3 hingga 4.2%. Tetapi kadar pengangguran walaupun dalam keadaan trend yang menurun, tetapi jika dibandingkan dengan keadaan pre-pandemic, ia masih lagi jauh, iaitu lebih kurang dalam 3.3 hingga 3.5%. Jadi ini memberikan kesan terutamanya daripada segi consumptions, dari segi kuasa beli, walaupun pada suku ketiga tahun ni kita tengok daripada segi data ataupun statistik, daripada 100 jumlah pekerjaan yang hilang, 38% ataupun 38 telah dapat digantikan dengan jenis pekerjaan yang baru. Tapi kita juga kena melihat daripada segi kualiti jenis pekerjaan yang diwujudkan. Jadi ia juga pastinya memberikan kesan daripada segi permintaan, consumption, private consumptions untuk tahun 2022. Dan juga saya itu juga akan cuba menyentuh sedikit sebanyak berkaitan dengan polisi.
terutamanya daripada segi polisi keuangan, kadar interest rate dan juga sedikit sebanyak mengenai polisi-polisi yang berkaitan dengan fiskal, iaitu merupakan salah satu daripada agenda yang amat penting yang kita lihat sejak tahun 2020 ketika negara dilanda wabak COVID-19, di mana kerajaan telah memperuntukkan lebih daripada 500 bilion untuk membantu golongan-golongan yang terjejas, sama ada daripada segi golongan-golongan perniaga ataupun golongan-golongan orang-orang awam, termasuk daripada segi bantuan, daripada segi grant, bantuan cash handout, wish subsidies, berbagai-bagai bantuan yang disasarkan untuk memastikan kelangsungan ekonomi dan kelangsungan kepada ejen-ejen ekonomi seperti peniaga-peniaga serta household ataupun orang awam. Dan yang terakhir, saya cuba untuk menyentuh berkaitan dengan keadaan politik semasa secara tidak langsung, walaupun kita tidak daripada segi global, daripada segi kesannya kepada ekonomi global, serta kesannya juga kepada ekonomi domestik. Ini berdasarkan kepada contohnya seperti perubahan daripada segi polisi luar. Kerana kalau kita lihat sejak tahun 2015-2016, apabila berlaku ketegangan di antara US dan China, antara kesan ataupun sektor yang terjejas ialah sektor-sektor yang berkaitan dengan perdagangan antarabangsa. Jadi negara kita merupakan negara yang very exposed, export oriented, tidak terkecuali daripada impak itu juga. Dan juga daripada segi perubahan iklim politik dalaman negara yang akan pastinya menentukan hala tuju polisi di masa akan datang untuk tahun 2022. Jadi jika kita boleh okey. Untuk tahun 2022 terdapat beberapa ataupun banyak faktor-faktor yang mempengaruhi daripada segi pertumbuhan, daripada segi pemacuan ekonomi itu sendiri. Tapi jika kita lihat berdasarkan kepada pengalaman kita selama 22 tahun bergelumang dengan COVID-19, walaupun apabila kita masuki tahun 2021, kita diberikan solusi, iaitu daripada segi vaksin, and then terus bermula daripada Februari 2021 hingga sekarang, hampir lebih daripada 98% daripada orang dewasa di Malaysia telah mendapat 2 dos vaksin. Dan kalau kita lihat daripada segi number of cases pun peak dalam bulan Oktober dalam 25,000 telah menurun 43,000. Tapi apa yang penting ialah kesan dan juga cabaran masa depan daripada vaksin itu sendiri. Jadi kalau kita lihat daripada Alpha, Beta, Delta, dan sekarang kita berdepan dengan Omicron, walaupun terdapat beberapa kes terpencil, mungkin dalam 11 atau 12 kes yang direkodkan di Malaysia. Tapi jika kita lihat daripada segi pengalaman negara-negara luar seperti South Africa ataupun Amerika, untuk 2 minggu yang lepas, 3% daripada kes-kes baru yang direkodkan adalah berkaitan dengan Omicron. Tetapi pada minggu lepas, untuk tempoh seminggu, hampir 73%, lebih daripada 70% kes-kes baru yang direkodkan adalah Omicron. Walaupun daripada segi data kita lihat masih lagi berkurangan, tapi daripada segi kebolehjangkitan Omicron ini merupakan salah satu daripada cabaran, walaupun kadar vaccination kita adalah tinggi. Jadi ia merupakan salah satu daripada central issues yang kita mengambil kira, sama ada pertama daripada reaksi kerajaan, sama ada akan pergi kepada lockdown ataupun targeted lockdown,
kerana perkara atau respons kerajaan itu sendiri akan menentukan sama ada kesannya kepada ekonomi berdasarkan kepada economic activity itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di Malaysia, kita berada pada beberapa fasa. Sekarang hanya ada 2 negeri sahaja yang berada pada fasa 3, iaitu Kelantan dan Sarawak, kan? Dan yang selebihnya berada pada fasa 4. Dan kita boleh rentas negeri bermula pada Oktober 11, 2021. Dan sebelum tu kita tengok macam mana kesan daripada lockdown ini kepada pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat kepada keluaran dalam negara kasar GDP pada suku ketiga tahun 2021 untuk bulan Julai, Ogos dan September merekodkan kadar penurunan ataupun contraction sebanyak 7%, 7.3%, 4.7% dan negatif 1.1%. Jadi pertumbuhan ekonomi, kadar ekonomi aktiviti itu berkait rapat dengan lockdown. Jadi kalau kita terpaksa mengalami fasa lockdown itu sendiri, pastinya ia akan menjejaskan pertumbuhan. Jadi view ataupun pandangan kepada vaksin ataupun COVID itu sendiri merupakan salah satu daripada pandangan yang penting untuk kita mengunjurkan sama ada negara global ataupun regional akan berada pada tahap dan kategori yang baik untuk terus berkembang pada tahun 2022 akan datang. Dan di antara lain tema-tema kalau kita tengok daripada segi kesan perubahan daripada segi polisi monetary. Jadi kalau kita lihat bank-bank pusat tidak hanya di Malaysia dan di seluruh dunia telah menggunakan ataupun memotong kadar polisi untuk membantu golongan-golongan yang terjejas dan untuk memastikan bahawa ekonomi negara itu berada pada landasan yang baik. Jadi kalau kita lihat, itu merupakan salah satu daripada polisi dilema yang akan dihadapi untuk tahun 2022 apabila kebanyakan ekonomi aktiviti telah dibuka dan faktor-faktor lain yang menjurus kepada keperluan untuk bank-bank pusat ini menaikkan semula kadar. Apakah kesannya? Dan juga macam saya bincangkan tadi berkaitan dengan COVID dan juga daripada segi kesiapsiagaan ataupun fiscal space yang kerajaan ada, bukan pada saja kerajaan Malaysia tapi kerajaan-kerajaan lain. Jadi untuk kerajaan-kerajaan atau negara-negara kaya, mereka mempunyai lebihan ataupun surplus ataupun excesses untuk mereka menghadapi situasi jika perlu untuk di lockdown. Ini berdasarkan kepada bantuan contohnya secara terus. Tapi untuk negara-negara yang tidak berkemampuan, negara-negara miskin contohnya, mereka tidak mempunyai kapasiti untuk berbuat demikian. Jadi perbincangan mengenai sama ada kelangsungan daripada segi ekonomi serta ancaman daripada segi kesihatan itu merupakan salah satu daripada isu penting yang kita rasakan akan masih menjadi sangat relevan untuk tahun 2022 akan datang. Okey, kalau kita boleh bergerak kepada slide yang seterusnya. Jadi tadi saya telah bincangkan tentang kepentingan bahawa segala unjuran, segala andaian tentang pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2022 tidak pastinya perlu berpaksikan kepada andaian kita bergantung kepada bagaimana vaksin dan virus ini berubah di masa yang akan datang. Jadi kalau kita lihat daripada segi masa ke semasa pelbagai bentuk virus, saya bukanlah expert dalam bentuk ni, tapi kita tengok macam mana Delta virus. Kemudian sekarang ini dunia berdepan dengan Omicron, ya, yang mula dikenal pasti di South Africa dan sekarang berada di hampir seluruh dunia. Kesannya masih tidak dapat dirasai di Malaysia, tapi seperti yang saya kongsikan tadi, di Amerika 70% lebih daripada kes-kes baru yang direkodkan minggu lepas adalah berdasarkan kepada Omicron. Jadi kalau kita lihat kebanyakan negara-negara di Eropah sekarang ni,
berdepan dengan krisis, sama ada untuk terus membuka ekonomi ataupun mengambil satu langkah ke belakang, iaitu mengetatkan ataupun berwaspada. Negara-negara seperti Austria, France, Denmark, kalau kita tengok UK, mereka telah mengeluarkan kenyataan it's very cautious. Sekarang ni kita berada dalam suasana perayaan, di mana aktiviti-aktiviti sosial merupakan salah satu daripada ciri-ciri penting yang juga merupakan salah satu daripada penyebab kepada penyebaran virus itu sendiri. Jadi penemuan ataupun VOC ni, virus of concerns ni, adalah merupakan salah satu daripada yang kita tidak dapat jangkakan, tetapi kesannya pastinya akan menjadi lebih negatif jika tindakan balas daripada kerajaan, contohnya kita terpaksa mengalami lockdown untuk jangka masa yang lama. Itu satu. Dua, daripada segi kesiapsiagaan negara itu sendiri, jadi kita bincangkan tadi untuk tahun 2020-2021 kita tengok lebih daripada 18-20 trilion telah dibelanjakan oleh kerajaan-kerajaan untuk membantu golongan-golongan sasar, which is hampir semualah diri daripada ahli-ahli peniaga, orang yang berniaga, sama ada kecil dan sederhana, dan juga kepada orang-orang awam daripada segi bantuan tunai, daripada segi wage subsidi, daripada segi geran, daripada segi bantuan makanan. Dan kalau kita lihat secara umumnya, kebanyakan negara memberi bantuan kepada golongan-golongan sasar ni berdasarkan kepada kemampuan. Jadi kalau kita lihat berbagai-bagai bantuan diberikan, moratorium contohnya, 6 bulan moratorium untuk segala pinjaman, dan kemudiannya disambung, itu merupakan salah satu daripada bantuan-bantuan. Tetapi untuk masa akan datang, ia bergantung kepada keadaan kerajaan ataupun negara itu sendiri. Dan untuk ketiga, kita ada vaksin, which is the solutions for the virus for now. Tapi kalau kita lihat, walaupun hampir 8.87 bilion dosis telah diberikan di seluruh dunia, 115 dosis per 100 orang telah diberikan ke seluruh dunia, tetapi kalau kita lihat daripada segi peratusan, negara-negara maju yang mula mendapat akses pada vaksin, di Europe contohnya, untuk full vaccination masih lagi kurang daripada 70%. Dan negara kita, alhamdulillah, dan di Amerika masih kurang daripada 75%. And then there are vaccine hesitancy. Jadi ini faktor-faktor ni akan menyebabkan penularan virus itu sendiri, dan menyebabkan kadar hospitalization dan death yang akan tinggi. Dan keempat ialah faktor daripada segi supply. Jadi kalau kita lihat pada tahun 2021, suku pertama, kebanyakan daripada negara-negara maju telah memberi vaksin lebihan, dan dia telah deprive other countries from access to this vaccine. Tapi kalau kita lihat daripada segi production number sekarang pun, insya-Allah ia cukup untuk semua orang untuk mendapat akses pada vaksin itu sendiri. Jadi 3 risk untuk vaksin dan virus. Satu, penularan daripada segi VOC yang baru. Dan kedua, daripada segi respons daripada kerajaan. Ketiga, daripada segi vaksin hesitancy among the people, anti-vax for example. And then keempat, daripada segi supply. Okay. Jadi kalau kita boleh pergi kepada slide yang seterusnya. Jadi berdasarkan kepada apa yang kita bincangkan tadi, betapa pentingnya tindakan ataupun vaksin dan virus ni transform, ia akan membolehkan
sedikit sebanyak tindakan oleh kerajaan. Jadi kalau kita lihat dengan adanya vaksin, ekonomi boleh dibuka, walaupun kadar penularan masih ada, tapi kalau kita lihat daripada segi severity, which is what the vaccine is meant to be, telah turun. Kalau kita lihat daripada segi R0 kita semalam lebih kurang 0.9. Kalau kita lihat daripada segi statistik untuk ICU utilization kurang daripada 60%. Kalau kita lihat daripada hospitalization pun kurang daripada 70%. Ini adalah amat berbeza dengan keadaan yang kita alami beberapa bulan yang lepas. Hampir semua daripada segi statistik, hospitalization, death rate, kita tengok beratus-ratus orang sekarang pun telah menurun. Jadi ia menunjukkan keberkesanan daripada segi program vaksin itu sendiri. Jadi mau atau tidak, peratusan vaccination itu sendiri memainkan peranan yang sangat penting untuk membolehkan ekonomi beroperasi seperti biasa dan kita tidak perlu lagi untuk berada dalam keadaan lockdown. Walaupun ada kalanya nanti akan terdapat targeted lockdown because of the cluster ataupun VOC, tapi bila kita lihat pada segi metrik hospitalizations dan death, which is significantly reduced, so it will allow government ataupun negara itu sendiri dapat beroperasi ataupun seperti biasa ataupun new normal kita lah. Jadi sekarang pun saya rasa semua kita ada MySejahtera bila kita nak masuk, atau permis perniagaan ataupun di mana-mana sajalah suhu kita. Lepas tu kalau kita nak pergi kerja, kita terpaksa mengambil RTK, ujian untuk memastikan itu merupakan salah satu daripada norma baharu. Jadi untuk negara-negara yang mempunyai kadar vaccinations yang tinggi, ia akan pasti membolehkan ekonomi itu akan dibuka. Okey, itu untuk domestic economy. Tapi bagi negara-negara yang in term of the cross border international travelling, negara-negara yang bergantung heavy reliance on tourists, international tourists, for example, macam Thailand, close to about 30% international tourism, and before pandemic, pre-pandemics, annual tourists is about 40-50 million a year, and sekarang nak dapat about 5 million, and then they are trying various measures lah to attract people. So country-country yang low vaccination rate, yang exposed to international travel are those countries yang will be affected at least in the medium terms going into 2021, 2022. So for those countries yang ada high vaccination rate, in term of dia punya economic activities dia, compositions dia, reliance on international tourists ataupun tourism ni is not as high, it will recover faster. So domestic tourism. Okay. Seterusnya, okey. Jadi kalau kita lihat daripada segi, tadi kita dah discuss, kita dah bincangkan daripada segi bagaimana vaksin itu sendiri, bagaimana virus evolve itu sendiri akan menyebabkan ataupun provide challenges lah ataupun cabaran untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2022 ataupun unjuran untuk 12 bulan akan datang ni masih lagi bergantung kepada vaksin access, dan kita lihat macam mana negara-negara yang mempunyai akses pada vaksin telah berjaya membuka ekonomi mereka dengan lebih cepat. Jadi, hence kita lihat pertumbuhan ekonomi mereka berjaya dihidupkan dengan lebih baik untuk 6 bulan yang lepas. Jadi kalau kita lihat
pengalaman daripada segi negara-negara maju di Eropah ataupun China, for example, first in, first out, first countries yang being hit by COVID-19, and then they successfully suppress the COVID-19, walaupun daripada segi kemasukan pelancong ataupun international travelling tu very restricted, tapi daripada segi pertumbuhan ekonomi ataupun resiliency domestic ekonomi itu sendiri dapat dilihat daripada segi data dan angka-angka yang kita lihat. Jadi macam yang kita bincangkan tadi, untuk ASEAN contohnya seperti Singapura, Malaysia. Jadi kalau kita tengok statistik ni tidak diupdate, dia berarti up until Oktober. Jadi kalau kita lihat daripada segi jumlah peratusan rakyat Malaysia yang telah divaksin, I think lebih daripada angka yang dinyatakan di slide. Jadi ia merupakan premis untuk domestic economy dibuka. Jadi kalau kita lihat compositions of the economy itu sendiri memberikan kesediaan ataupun platform sama ada negara itu sendiri dapat recover atau dengan lebih cepat atau dengan lebih lambat berbanding dengan negara-negara jiran. Jadi untuk Malaysia contohnya, kalau kita lihat ada beberapa faktor yang akan membolehkan negara kita, pertumbuhan ekonomi Malaysia untuk tahun 2022 ini dapat dipacu dengan positif. Antaranya ialah pertama, reopening of the economic activities. Jadi kalau kita lihat kita ada phase 3, phase 4, jadi kebanyakan yang sekarang berada dalam phase 4, banyak ekonomi aktiviti telah dibenarkan. Jadi kalau kita lihat daripada segi angka-angka, daripada segi mobility tracking, kalau kita lihat daripada segi leading indicators, business activities telah menunjukkan perubahan positif yang amat ketara untuk suku keempat. Jadi untuk suku pertama dan seterusnya untuk 2022 ini, jika keadaan atau momentum ini berterusan, jadi kita dapat menjangkakan bahawa perkara ini akan terus memacu pertumbuhan untuk tahun 2022. Itu satu. Kedua, kita lihat daripada segi pemulihan ataupun support daripada kerajaan. Kebanyakan daripada polisi-polisi yang dibentangkan dalam bajet 2022, ada beberapa inisiatif-inisiatif baru, jana kerja contohnya, dan terdapat juga beberapa dan banyak daripada inisiatif-inisiatif yang membantu golongan sasar untuk tahun 2021 juga dilanjutkan untuk 2022. So policy support is another factor that will support the growth in 2022. And then faktor ketiga ialah dari segi pemulihan pasaran buruh, labor markets. Jadi kita lihat sekarang ni is a transition, kan? Walaupun kebanyakan orang telah hilang pekerjaan, 5.3%. Jadi pada before pre-pandemic level, kita punya unemployment rate is about 3.3 to 3.5%. So at any given time kita ada lebih kurang dalam 400 ke 500 ribu orang yang tiada pekerjaan, yang dalam mencari pekerjaan. Jadi at peaks kita ada an additional about 400,000, close to about 800,000 people yang tak ada kerja last year. And then kalau kita tengok dia punya trend unemployment rate tu have reduced to the latest one, I think it's about 4.2%. So we have about 700,000, close to about 700,000 people who are still looking for a job. So as economy improve, business activities improve, businesses we have seen a lot of opening in terms of staff requirements, business investment. So kalau kita lihat kebanyakan services sector, anecdotal evidence contohnya, kalau kita pergi kebanyakan tempat yang kita lihat perlukan pekerja, restaurants perlukan pekerja,
services, hotels yang baru dibuka perlukan pekerja. Jadi this is the mismatch times lah between the supply of labor and the demand of labor. So hopefully towards the end, bila kita masuk 2022 ni, for the first part of 2022, labor markets improvements will gradually improve and the unemployment rate will gradually decrease to about 4% macam tu. So definitely dia akan, bila ada orang ada kerja, orang ada pendapatan, orang boleh berbelanja, orang boleh menyimpan, orang boleh melabur. So there is the importance of the labor markets. And then keadaan labor markets yang kita lihat sekarang ni merupakan salah satu daripada fenomena bukan sahaja di Malaysia tapi di merata dunia. At one hand kita ada orang yang banyak tak ada kerja on paper, and then on the other hand kita tengok businesses complain dia tak ada pekerja. So this is the sort of the transition period. So as we move into 2022, insyaAllah things will get better. So support from a government, reopenings of the economy, improve labor market condition, and then another one is projects that being rolled out by the government, investments not only from the government but also from a private sector that will definitely drive the domestic economy in terms of the investment, in terms of the demand for labor. So the spillover effect from this will be one of the key drivers for 2022. And then on top of that, kalau kita tengok what is resilient for the past 2 years ni, walaupun kita ada lockdown, kita ada lot of challenges, tapi kita tengok export-oriented sector in Malaysia, especially E&E, semiconductor related, have glove, for example, still enjoy a double digit. Kalau kita tengok statistik yang terbaru untuk bulan Oktober contohnya, kita punya ekspor menjejak 114 bilion, highest number ever. So in term of the growth, it's a double digit growth. For the first 11 months, I think close to about 1.2, 1.3 trillion. So support from this external sector, countries lain yang dah dibuka awal, demand for our products, especially on semiconductor because of the tech upcycle, work from home, sensor requirements, a lot of other things to benefit this. And then this is not a small feat in terms of the contributions, because there is a lot of people attached to this export-oriented sector. So a combination of this is one of the key drivers that will help support kita punya domestic economy in 2022. And then on top of that, for a private consumptions, macam saya cakap tadi, improve in the labor markets, improve in the pasaran buruh, dapat pekerjaan. Salah satu lagi daripada segi excess saving. We have seen from statistics by Bank Negara, there is a lot of excess saving in the system. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan, kalau tiap-tiap tahun sekarang ni tengah main ski dekat luar, tapi sekarang duduk dekat Malaysia, spending kita a lot less, so you ada extra saving. So extra savings ni, if it's being translated into a spending, it will definitely, walaupun bukan dalam satu ratio 1:1, tapi definitely part of it, a portion of it will be spent domestically. So it will have a spillover effect into a consumption. Okay. Next. Okay. Bila kita cakap pasal pertumbuhan ekonomi, kita cakap pasal supply disruptions, kita cakap pasal demand contohnya,
Jadi kita boleh anecdotal evidence lah. Kita tengok macam mana contohnya kalau kita nak book hotel sekarang, because dulu ada 10 hotel, sekarang ada 3 hotel, jadi semua orang nak book hotel tu, price akan naik. Sama juga macam airlines, kita nak balik kampung. So there is the demand and supply. So overall, kalau kita tengok daripada segi inflationary pressures ni, for the last, especially in 2021 ni, in the second half of 2021, and there will be 4 in 2022 ni, kadar kenaikan harga tu, macam saya cakap tadi, the latest in November is 3.3%. And food items up 2.6%. And harga barangan. Orang cakap seasonal, because sekarang ni mungkin musim terpujuk. So harga ikan naik. Dan satu lagi mungkin keadaan cuaca yang tidak bagus, jadi supply tak dapat, ataupun penghantaran barang tak boleh because of tanah runtuh, jalan mendap, apa semua. So segala faktor-faktor ni memainkan peranan dalam harga. Tapi kita kena lihat sama ada kenaikan harga barang ni berbentuk permanent ataupun persistent, ataupun dia berbentuk sementara ataupun transitory. Jadi kalau kita tengok daripada segi mismatch of demand and supply, jadi bila orang semua nak book balik, macam tadilah cerita hotel tadi kan, dulu ada 10 hotel, 8 dah tutup, tinggal 2. So bila orang nak book tinggal 2, jadi capacity dia akan kurang, demand mungkin sama ataupun lebih, tapi because of the supply, so it drive out price. Similarly, because of the supply disruption, because in China, zero COVID policy. Ada 1-2 case, dia tutup the whole town. Dia tutup port. Currently, dia orang closing one of the town, about 13 million people, just to track, curb the spread of this. So what does it do is that, because China is the main Indian supplier factory of the world, impact on the supply chain. Jadi kita tengok contohnya macam supply shortages of chip, for example. Banyak kilang-kilang, Toyota, for example, 3-4 kilang akan tutup in Japan for January. Because of what? Because tak ada chip. Jadi bila tak ada chip, tapi orang still nak kena travel, jadi orang demand for a used car, kereta-kereta terpakai. Jadi kita tengok dekat Amerika, especially, because orang tak boleh dapat kereta baru, dia orang beli kereta terpakai. Jadi demand kereta terpakai naik. Dulu kita cakap, kita beli 1,000 kereta terpakai, kita jual 300, 200. Sekarang orang beli 1,000, orang bayar 3,000, 4,000 just to have that car, because people want to travel. That is one. Second, people are adapting to the new norm. Their reluctance maybe to take a public transportations because of the virus and everything, so they would prefer having their own car. They cannot get their hands on the new car, so dia orang beli kereta terpakai. So harga kereta terpakai pun naik. Sama juga demand for tadi. Orang yang tak boleh pergi travel, now pergi travel. So what we observe at this moment is the kind of situations that we think will go into 2022, a later part of 2022. Sama juga dengan komoditi. Contohnya kan, demand for commodity. Because people start traveling, demand for fuels and everything have increased. And then, satu lagi, price increase ni because of lack of labor, a wage spiral. Macam dia cakap tadi. So, kerajaan bagi bantuan, walaupun ramai orang yang tak ada pekerjaan, tapi because of the bantuan daripada kerajaan tu, jadi dia tak perlu bekerja lah, because they still have income. And this happens in a lot more country. So they are reluctant. Sekolah pun tak buka, tak ada siapa nak take care of the children. You get financial assistance from the government. Jadi you stay home. Jadi tak ada orang nak pergi bekerja. So orang yang nak pergi bekerja tu, they demand higher wages. So this is the kind of things that we observe that have pushed the price. So some things yang we need to be aware of, because inflations, labor markets are one of the key important metrics that being considered by Bank Pusat untuk memastikan sama ada untuk
menaikkan kadar faedah ataupun menggunakan dia punya policy tools. So these are the kind of things that we observe, and then kita rasa untuk tahun 2022 ni pun keadaan ini salah satu daripada isu yang perlu diberi perhatian. Okay, next. Jadi saya dah touch tadi banyak on labour markets. Labour markets ni kalau kita tengok pasaran buruh ni, kalau kebanyakan orang kita, alhamdulillah, kalau kita ada pekerjaan, dan kalau kita tengok during the pandemic ni, banyak yang hilang pekerjaan, tapi banyak juga pekerjaan-pekerjaan baru yang diwujudkan. Jadi kita kena tengok salah satu daripadanya, macam kita cakap tadi lah, biasa kita tengok daripada labour participation rate, berapa orang yang ada dalam pasaran buruh, berapa orang baru yang graduate. Contohnya, kita selalu tengok statistik 200,000 orang graduate daripada universiti-universiti tempatan tapi tak ada pekerjaan. Kalau kita tengok statistik daripada 2015 sampai 2020, 2019, daripada 200 lebih ribu, daripada yang dikeluarkan oleh universiti-universiti tempatan, lebih kurang dalam 83,000 mendapat pekerjaan yang sejajar dengan kelulusan mereka. Mana kata the economy is not generating a job, a quality job to absorb the numbers of graduate. Kerja-kerja lain ada, elementary job, orang nak kerja mungkin kerja-kerja yang yang require a physical, kerja-kerja yang dirty, dangerous. Jadi kalau kita tengok daripada segi shortages, ada banyak ni kita cakap tadi, 700,000 yang tak ada bekerja, tapi ada banyak lagi sektor-sektor yang masih memerlukan pekerjaan. Contoh yang paling ketara ialah daripada segi sektor perladangan. Jadi kita tengok kita highly dependent on foreign workers. So kalau kita baca dalam surat khabar, kita tengok macam mana kerajaan bersetuju untuk membawa kira-kira dalam 30-32,000 orang untuk bekerja. So sekarang ni kalau kita tengok harga minyak sawit average for the past maybe 11 months ni lebih kurang dalam 4,350 kan. So higher sekali itu dah lebih kurang dalam 5,500. Productions one of the factor. Ada buah tapi tak boleh nak bawa keluar. Because of what? Because tak cukup labor. So it impacts the supply. Hence the price increase. So kita tengok acute shortage in certain sector, but we have an abundant supply. So there is always a mismatch between this. So that is one. And then benda ni bukan saja berlaku pada dekat Malaysia. Kalau kita tengok dekat Amerika contohnya, truck driver, at any given times dia punya shortages of truck drivers ni lebih kurang dalam 80,000 orang. Nak bawa barang daripada East Coast to West Coast, Midwest and everything on top of that train apa semua. So definitely if you have issues to transport barang apa semua, the cost of transportations, logistics will increase. And then dia akan seep through yang kita discuss tadi lah in term of the overall increase in the price of goods. So the labor shortage, unemployment rate, and then hopefully bila kita dah buka, it opens kita punya ekonomi ni, there is a structural shift lah. Because some of people yang contracted COVID ni, they might not be as strong atau kuat untuk bekerja. Ada yang yang suffer from a long COVID. Jadi this is the kind of situations yang akan menjejaskan labor market itu sendiri. Okay. Next. Okay, monetary policy
bila kita cerita pasal policy, kita biasa kita ada dua policy lah, satu monetary policy dan satu fiscal policy. Monetary policies that being administered by central banks. Jadi kalau kita lihat kat bawah tu macam mana central bank cut interest rate, policy rate very aggressively in the last 2 years to support the economy. Cost of borrowing, on top of that, there is quite a lot of initiative. Yang cakap tadi lah, moratoriums and everything. And then, jadi cost of borrowing is near zero, so that people can use the money. The payments of the debt would be less burden. So it provide the platform not only for the individual, but all the economic agents ni lah, businesses to get back on their feet. And so then untuk yang nak recover balik, at least access to credit, access to fundings tu untuk get your punya working capitals, untuk buy equipments, so that they can start doing their business 60%, 70%, 80% capacity, and then on top of that, they can hire more people. So the credit, access to financing too is the core of any working of the economies lah. So that is why among the first move by the central bank ni, bank-bank pusat ni adalah dengan menurunkan kadar faedah. Jadi untuk tahun 2022 kita menjangkakan apabila keadaan ekonomi bertambah baik, petunjuk-petunjuk ekonomi daripada segi pasaran buruh, dari segi pertumbuhan ekonomi, daripada segi kadar pengangguran, daripada segi kestabilan harga berada pada keadaan yang positif, kebanyakan daripada bank-bank pusat ni akan menaikkan kadar polisi mereka lah. And then timing still bergantung kepada keadaan domestic economy itu sendiri. Di Amerika contohnya, sebelum ni tidak ada kunjuran tentang kenaikan kadar faedah. Tapi yang terbaru mungkin 0.25, 0.25, 3 kali kenaikan. Dan di Malaysia kalau kita tengok daripada segi unjuran oleh ahli-ahli ekonomi dan penganalisa menjangkakan bahawa akan berlaku kenaikan kadar faedah OPR sebanyak 1 ataupun 2 kali. Ini bergantung kepada kedudukan ekonomi semasa yang kebanyakannya mengunjurkan di separuh kedua tahun 2022. Okey. Seterusnya untuk fiskal. Jadi fiskal ni kalau kita tengok slide seterusnya. Okey, kalau fiskal ni kalau kita tengok macam yang okey, ini ada posisi okey, fiskal. Jadi kalau kita tengok fiscal policies ni macam biasalah. Jadi kita tengok during the crisis kerajaan memberikan bantuan sama ada secara secara keseluruhan ataupun untuk golongan-golongan sasaran lah. Jadi kita lihat daripada itu bergantung kepada kemampuan kerajaan itu sendiri. Untuk Malaysia lebih daripada 500 bilion lah telah diperuntukkan dalam berbagai-bagai dalam prihatin tak silap saya lebih kurang dalam 8 ataupun 9 bergantung kepada kedudukan. Dan kita jangkakan bahawa untuk tahun 2022 ni untuk Malaysia berdasarkan kepada bajet 2022 yang dibentangkan, kebanyakan ataupun sebahagian daripada inisiatif-inisiatif ni masih lagi diteruskan terhadap golongan-golongan yang sasar. So definitely dia akan dapat membantulah golongan-golongan tersebut untuk tidak ketinggalan dalam pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2022.
Okey. Seterusnya saya nak climate change. Climate change salah satu daripada fiscal policy punya instruments yang kita kena tengok a lot of considerations lah dan the impacts dia. Satu daripada segi demand pada produk itu sendiri, daripada produk-produk yang membentuk kepada sustainable energy, more sustainable, less demand for fossil fuel, less investment, more investment on all these climate friendly related. Sebab kita tengok kalau sejak kebelakangan ni, even kita sendiri pun dapat menyaksikan macam mana kesan perubahan cuaca itu sendiri, keadaan banjir contohnya yang kita alami seminggu yang lepas, kawasan-kawasan serta dia punya magnitude dia lah yang terjejas tu sungguh dahsyat lah. So itu salah satu daripada dari segi policy approach, not only Malaysia but is being and is international punya movements lah to tackle this. Okay, next. Okay, last kali I will discuss about the politicals going into 2022 ni. US-China trade tensions start with trade and then it escalate into a different diplomatic tensions. And then kalau kita baca, kita tengok di Europe sekarang ni antara Russia, Ukraine dengan the rest of Europe, and then the implications in terms of the supply of gas, and then North Korea, Middle East. Untuk tahun 2022 ni ada banyak, tapi antara geopolitical events yang kita beri perhatian, salah satu daripadanya ialah midterm elections in the US, kerana ia akan memberi sedikit sebanyak Halo doktor, ada masalah teknikal ke doktor? Tuan-tuan walaupun sampai kita penghujung ada sikit masalah teknikal di bahagian doktor, dan kita harapkan doktor boleh kembali balik sama dengan kita dalam program sembang pada pagi ini. Tinggal sikit saja lagi, banyak info-info yang telah diberikan oleh doktor, walaupun dah sampai mungkin slide yang terakhir. Halo doktor. Dia tak ada. Sampai tuan-tuan dan puan-puan teruskan menghantar soalan mulai chat, dan kita harapkan kita akan cuba tulis soalan. Yes, Mr. Teo, yes, kita tahu Mr. Teo, kita pun menghadapi sedikit masalah teknikal dekat bahagian doktor. Ibu Kumaran, anak lelaki Bina Balai. Potong-potong. Okey, jadi minta maaf, kita akan bersama kembali dengan doktor. Doktor okey ke doktor? Okey. Okey. Oh, tak keluar wajahnya doktor Ada masih lagi masalah teknikal kat situ doktor. Okey, doktor, kita pergi sesi Q&A. Ada beberapa soalan sedikit daripada peserta, doktor. Okey, tidak. Kita nampaklah doktor dah.
Okey, datangnya daripada saudara Amir, Amir Syafiq. Okey, soalannya apa main indicator tu? Apa main indicator that lead to Malaysian inflation drop in 2021 sedangkan US dan Germany spike up? Silakan doktor. Apa tadi? Okey, soalan daripada Amir Syafiq. Apa main indicator that lead to Malaysian inflation drop in 2021 sedangkan US and Germany spike up? Drop in what tadi tak clear. Drop in 2021. Main indicator that lead to Malaysian inflation drop in 2021 sedangkan US dan Germany spike up. Oh, inflation. Inflation. Oh, inflation. Okey, kalau kita tengok daripada segi kalau kita tengok dari segi inflation data untuk Malaysia, the latest one in November is about 3.3. It's been trending upward since for the past 5 months, I think. Dan kita kena tengok juga kadar inflasi pada tahun 2020 sebab inflation ni kalau yang Department of Statistics dia issue based on year punya changes. Kalau kita tengok for the most part of 2020, our inflation numbers was in negative. If I'm not mistaken, is minus 1.1%. And then kalau kita tengok daripada segi komponen itu sendiri, kebanyakan daripada kenaikan kadar inflasi untuk 5 bulan kebelakangan ini adalah disebabkan oleh beberapa faktor. Antaranya ialah pertama daripada segi transportation cost. Kalau kita masih lagi ingat untuk tahun 2020, kebanyakan daripada harga RON 95, RON 97 sebab orang tak keluar apa semua, and then kadar brands price pun begitu menjunam jadi RM1 lebih. Jadi sekarang pun kalau tak silap saya RON 97 dah hampir RM3 dan kadang-kadang lebih daripada RM3. Itu satu. Tapi kebanyakan daripada RON 95 ni dia ada harga shillings. Jadi kita ada cap dekat situ, dia tidak akan lebih daripada harga yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Jadi kalau lebih daripada harga yang ditetapkan oleh kerajaan, jadi kerajaan bayar lebih subsidi walaupun harga pasaran adalah lebih tinggi daripada harga yang telah dijual. Itu satu. Dua, kalau kita tengok ada faktor ialah daripada segi electricity punya subsidi. Kerajaan bagi macam-macam rebate apa semua dan kebanyakannya tak silap saya dalam start daripada September itu ada rebates yang telah expired, jadi dia contributes kepada increase in term of kita punya numbers. That is one. And then kalau kita compare dengan negara-negara luar, contohnya macam Amerika, macam Europe, kebanyakan dia orang ni tak ada price shillings and it's a price labor market. And then kalau kita tengok daripada segi kadar inflasi dia, highest in 40 years, for example 6.3% in Amerika contohnya, kebanyakannya didorong oleh faktor-faktor yang melibatkan ataupun yang related to reopening. Macam saya cakap tadi lah, to used car prices, lepas tu hospitality because accommodation, so orang pergi travel. Year on year change. Dulu orang tak pergi travel, dulu harga atau hotel RM30, sekarang ni di back to normal jadi RM100. Jadi year on year change is higher. Harga kereta sama macam saya cakap tadi. Because you cannot get the demand, tak boleh nak beli kereta baru, then orang beli kereta second hand. Jadi kereta second hand naik. Dulu orang cakap keluar daripada showroom 30% depreciation. Now pakai 10 tahun pun you boleh jual untung lagi. So that is what happening in the US lah. So that is what we are seeing, increased inflationary pressures for this subcategory of goods and services lah. Tapi since dia punya magnitude dia is really high, jadi dia bring up walaupun dia punya percentage dia rendah. Jadi that is the trends that we observe lah. Okey, itu ada jawapan daripada Dr. Abdullah Amir dan Doktor, masih ada lagi saya menantikan soalan-soalan melalui chat. Doktor boleh tengok pada chat. Dan di akhir, terima kasih kepada anda yang sudah bersama kami. Dan kita kembali balik kepada Doktor. Mungkin ada kata-kata terakhir, nasihat Doktor yang kita akan melangkah ke tahun baru berkaitan dengan topik ini. Silakan Doktor. Okay, terima kasih Zaki, terima kasih SMB sekali lagi kerana menjemput saya untuk berkongsi sedikit sebanyak pandangan berkaitan dengan apa yang kita menunjukkan tentang hala 7 faktor-faktor yang mempengaruhi daripada segi
perancangan kita untuk tahun 2022, mungkin daripada segi pelaburan, simpanan, daripada segi pekerjaan contohnya kan. Jadi daripada segi komitmen ataupun liabilities, jadi dengan adanya faktor-faktor yang boleh kita ambil kira, jadi kalau kita nak beli rumah ke, kita nak beli kereta baru ke, jadi kita boleh mengambil kira beberapa banyak faktor lah, sama ada pasaran buruh, sama ada mungkin daripada segi keadaan ekonomi yang positif. Jadi kita boleh mengambil komitmen jangka panjang. Jadi dan juga untuk mengambil kira kita punya keputusan dalam melabur ataupun pelaburan. Jadi itu satu. Kedua, saya mohon maaf lah sepanjang tadi ada banyak masalah-masalah teknikal yang tidak dapat dielakkan. Kedua, daripada segi pencapaian saya yang kadang-kadang saya tercampur menggunakan bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia dalam istilah-istilah tertentu, itu tidak dapat dielakkan, jadi minta maaf. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan kita akan bertemu kembali dengan bersama dengan Doktor di lain program. Untuk makluman semua peserta setiap Jumaat seperti hari ini jam 10 pagi SMB mengadakan program sembang-sembang SMB yang terbuka kepada umum dengan topik yang berlainan setiap minggu. Makin lama makin menarik sembang-sembang SMB ini. Dan sekali lagi bagi pihak SMB, terima kasih kepada Dr. Kamarudin yang sudi bersama dengan kami. Terima kasih juga kepada anda yang setia bersama kami dalam program sembang-sembang SMB. Dan kita akan bertemu di lain waktu. Akhir kata sekali lagi, bagi SMB mohon maaf di atas kekurangan yang berlaku sepanjang program ini dijalankan. Dan semoga kita berjumpa di lain waktu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.